Bismillahirrahmanirrahim. Masalah apa tu? 96. Masalah imam tiada dengan izin tuan rumah. Dia datang rumah kawan tu sudah kenduri semayang jemaah. Menonong di depan ni. Orang tak silakan dia. Apa hukum semayang tu? Sah atau tidak? Jadi imam tiada dengan izin tuan rumah batalkan semayangnya. Yani apabila datang seorang ziarah menjadi imam di tempat semayang orang-orang dengan tiada izin, ya, orang yang mempunyai tempat, apakah hukum sembahyang imam dan makmum? Jawab, telah berkata Imam Syafi'i itu, dan jika mara ke hadapan oleh seorang akan yang mempunyai kekuasaan dan yang mempunyai rumah dengan ketiadaan izin seorang daripada kedua, saya aku makruhkan baginya. Ya, dia pergi mara duduk ke depan, ya, tanpa izin tuan rumah. Maka hukum dia apa? Makruh. Dan tiada atasnya dan atas orang yang sembahyang di belakang ulang sembahyang. Mana sembahyang dia tak payah ulang, mana sah. Tetapi ma'al karahah serta makruh. Kerana perbuatan pada mara tu di ke depan tu sesungguhnya salah. Maka sembahyang itu sendirinya mana tu naik juga, sembahyang tu sah. Pada mereka kita ada benda yang berlapis, ya? Ada kala haram lagi tidak sah, ada kala haram tapi sah. Dia lain. Dia tak pergi sembahyang Jumaat, dia berniaga rumah tepi masjid. Imam macam dia baca, dia pakai jual tebu sampai orang balik sembahyang. Tak pergi sembahyang. Apa hukum perniagaan tu? Haram, ya. Tapi halal tak? Halal, sah. Sebab perbuatan tak sembahyang tu tajuk lain, dia berniaga tu tajuklah lain. Ada pula benda yang haram tu tak sah. Umpama dia puasa pada hari pertama hari raya, ya, Aidil Fitri, Aidil Adha, gaya yang pertama, hari pertama tu. Maka kalau dia puasa je, hukum dia haram, satu tak sah. Tambah lagi satu, bodoh. Ya. Nak marah pula, orang kata kasar pula bahasa. Bodoh dia panggil. Orang kata tak boleh buat, dah buat juga. Haram, lepas tu tak sah lagi. Jadi bodoh buat penat, tak usah pasal. Awak tekak daga pahala, tak dapat murka Tuhan, dapat pula puasa tak sah. Itu makna, ya. Kemudian masalah imam masjid yang tiada sultan dengannya. Imam masjid yang tiada sultan dengannya, maka siapakah imam? Mana imam tu mesti tak ada pelantikan khas daripada raja mana, ya. Jawab, kata Imam Syafi'i, dan apabila ada satu bandar besar yang ada baginya masjid besar yang tiada sultan dengan dia, maka siapakah orang yang jadi imam, ya, daripada ahli fiqh dan Al-Quran? Dan saya tiada aku makruhkan dia. Jadi mana kalau tempat tu tak ada pelantikan apa gitu pada sultan, dulukan orang yang ahli fiqh. Maka siapa-siapa orang yang jadi imam daripada ahli fiqh dan ahli Quran, maka tiada aku makruhkan dia. Mana sah dan tak ada makruh, sah tanpa makruhan. Kemudian babu maja'a fi karahiyati an yakhussal imam nafsahu bidu'a. Ini macam-macam hal. Masalah 168. Bab datang ia pada menyatakan hadis tegah karahiyah atau mana makruh tegah. Menentu oleh imam akan dirinya dengan doa. Dia baca doa kunut, dia baca Allahumma hdini fiman hadai. Makmum puas amin amin. Boleh baca seorang. Ya, dia tidak baca dengan lafaz jamak. Itu umum. Ketahui kira saudaraku, telah ditegah oleh syarak ke atas seorang yang menjadi imam bagi sembahyang. Apabila dia berdoa, jangan dia menentukan doa dengan seorang diri saja, bahkan maulah diumumkan. Ya, bahkan ada Nabi SAW
Tengok seorang tu berdoa diumum, dia untuk di seorang Nabi suruh umumkan. Umumkan lebih baik kan. Doa secara umum. Ramai dapat pahala besar. Dalil atas demikian ialah sepotong hadis pada masalah 171 yang akan datang serta beberapa hukum lain dapat daripadanya. Iaitu kata Imam Tirmizi an Sauban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limri'in an yanzura fi jawfi baiti imri'in hatta yasta'zina fa in nazara faqad dakhal wa la ya'umma qauman fa yakhussu nafsahu bidu'a dunahum fa in fa'ala faqad khanahum wa la yaqumu ila salati wa huwa haqqun. Hadis hasan. Diriwayatkan daripada Sauban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia tiada harus bagi seorang itu bahawa memandang ia ke dalam lapang rumah seorang hingga minta izin. Kita nak pergi, elok adab dia kalau nak pergi masuk rumah orang, bagi salam duduk sebelah kanan atau belah kiri. Duduk belah kanan, jangan pandang tepat pintu. Manakala kita tepat orang buka tu kita nampak. Di dalam kadang dia punya apa, keadaan rumah dia sepah ke, dia tak sempat berkemas ke, malu dia. Dia duduk lagi. Nanti dia kata, dia pun tengok kita ada nanti kejap. Yang terkejap ni nak kemas tu. Dia kadang tengah belenging ke apa kan. Dia dah siap kan, kita masuk lah. Baru masuk. Yang ada setengah tu kadang-kadang walaupun baik tak boleh. Dia tolak pintu kawan tak kunci, masuk dengar dalam. Assalamualaikum, kawan bertergabur lagi. Tak boleh izak menyakiti, haram dan tak boleh. Beri azan, beri salam. Kalau diizin masuk, boleh masuk. Baik macam sekalipun. Baik orang dalam rumah kan. Macam-macam. Dia tak dibenarkan dia memandang ke dalam rumah tadi tu hingga minta izin dia. Boleh masuk ke? Kita masuklah. Boleh masuk. Maka jika memandang ia, maka sungguhnya seperti sudah masuk dengan tiada izin. Masuk rumah tanpa izin hukum haram. Kita pandang tanpa izin dia hukum sama. Jadi maknanya sama macam kita dah masuk. Jadi orang takkan sedap, kita pun tak sedap kan. Orang pergi menjengah rumah kita tak siap apa. Habis. Kemudian masalah 169 memandang ke rumah orang dan ke kelakuan dia. Ya saudaraku, bermula memandang ke rumah orang itu ada berbagai-bagai kelakuan, setengah daripadanya seperti memandang dari tingkap. Turi nak kawan tengok kawan. Kan? Sendi ke tingkap orang yang terbuka hingga tampak barang di dalamnya, atau mengintai dari celah dinding. Ini dulu punya rumah kan. Atau celah-celah pintu rumah hingga nampak di dalam lapang rumah tadi, nampak kawasan rumah. Maka barang mana kelakuan memandang ke rumah orang dengan tiada izin tuannya, ialah ditegakkan dia oleh syarak gitu. Tak dibenarkan. Kemudian masalah memandang ke rumah orang dan hukumnya. Kata Imam Nawawi bahawasanya minta izin itu disyarakkan. Kita minta izin, boleh masuk dah tuan, boleh masuk le, dia kata kan. Dah beri salam dulu. Kalau dia beri salam senyap dia, tak payah dah. Dan begitu kalau rumah tu tak ada orang lelaki-lelaki, yang datang beri salam orang lelaki, dalam rumah perempuan, jangan jawab, senyap je. Ya, kan dia fitnah tak. Dia datang lelaki, bini kawan tu seorang, dia jawab salam, masuk le, abang kau tak ada, masuk le. Pula dah kata. Kau berlantan ni atas kepala. Ya, jadi maknanya apa? Kalau tengok dah tak ada senyap, lelaki tak ada, yang datang salam perempuan lelaki pula. Perempuan orang jangan jawab salam senyap je. Dia 3 kali dia beri salam senyap, pergi balik je lah kan. Zaman sekarang lagi canggih, handphone ada, telefon je lah kan. Elok saya nak pergi rumah orang, mesej dah dulu, saya nak datang rumah tuan, mana ada rumah tak, ada masa tak, terganggu tak. Dia kata sila datang, habis masalah. Ini bukan kerja.
Kawan pula tak ada kat rumah. Rumah kawan tu seorang pula. Kacau ke dia. Jadi semua Islam nak letakkan fitnah-fitnah dijauh. Bahasa minta izin ia disyaratkan dan disuruh dengan dia. Dengan kerana itulah ditegakkan memandang ke rumah orang dengan tiada izin tuannya, supaya tiada jatuh pandangannya yang mata atas haram hukum ni. Kalau jatuh pandangan mata atas yang benda yang haram, aurat dia dan sebagainya. Maka tidak halal bagi seorang memandang dari pintu rumah, tak dibenarkan. Ini rumah tuan tak ada pula, suami tak ada, suruh masuk pula. Wah, lagi kacau. Ya. Walaupun ada kerja apa, dia bawa barang. Ya, bawa barang kat rumah ni, nak pasang perabot. Tak ada perabot, serabut tak ada. Laki kau tu punya rumah jaga. Ya, orang bukan bawa barang perabot, dia nak bawa balik kan. Dia tunggulah, dia call lah, takkan dia nak hantar balik, dia menjaga. Rugilah dia kan. Yang kita pergi bawa masuk, jangan bawa masuk lain kali. Itu maknanya hukum jaga tu kan jadi fitnah tanpa izin suami, haram hukum itu. Maka tidak halal bagi seorang memandang dari pintu rumah. Sekarang jaga pula ni jenis apa? Awak jangan pantau barang rumah ni. Shopee je bernama. Kalau dia jenis pakai baling tak pun kan. Jangan kata yang order tak ada, tak bayar dulu. Dia kena keluar pergi sign dia apa semua. Suami tak ada. Jangan pesan bini kita jangan pandai-pandai keluar belakang. Dia pun sign. Kena sign lain dia sign. Dia tengok muka lain macam ke. Tak boleh. Haram hukum tu kata izin suami. Jangan dibuka rumah tu. Ya. Kalau yang order dah bayar tu online dia dah bayar, biasanya dia tak apa, dia letak je kan. Kalau dia ambil gambar tu lain. Ini siap ketuk pintu pula. Barang ni tak bayar kan. Tak bayar lagi. Kalau lagi nak bayar pula. Kalau lain cerita pula. Suami tak ada rumah pula. Ya, jangan dibuka pintu. Jangan disaut salam. Kalau tak ada suami di rumah dia tu. Kalau ada suami ya jawab. Orang perempuan tak layak benda tu. Jangan turunkan lagi. Banyak masalah ni kadang-kadang berlaku. Ya, suami tak ada rumah, orang lain buka pintu, dia wilayan. Haram hukumnya. Maka tiada halal, haram bagi seorang memandang daripada pintu rumah dan lainnya, daripada barang yang terdedah dan terbuka, kerana entahkan jatuh pandangan itu atas perempuan ajnabiyah. Orang dalam rumah dia buka aurat, tudung tak pakai atau atas sesuatu yang menjadikan marah, ya, benda mandang rumah dia berkepau dia, kita pandang dia malu, dia marah dia. Dan mendatangkan fitnah pula. Itu semua fitnah. Laki tak ada, kau buka pintu berbual belakang. Ulu barang, ulu duit. Jangan bahaya. Senyap aja kau tak ada, laki tak ada rumah, dia dah pergi salam, kau senyap je, jangan jawab. Dia lama dia balik. Dan kata Ibnu Arabi dalam syarah Sahih Tirmizi, bermula menjenguk, dia jenguk orang, memandang ke dalam rumah itu haramun, dengan ijma' ulama'. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf ulama', sepakat semua. Orang tak ada rumah, kita jenguk dalam rumah dia. Hukum dia ada haram. Banyak fitnah boleh jadi ini. Ya. Dia tengok benda yang kawan tu tak suka. Ya. Jenguk tak boleh kalau masuk. Masuk lagi lah. Kalau jenguk tak boleh, masuk boleh. Lagilah haram, tak dibenarkan masuk. Maka pada hadis ini dalam masalah 168 itu menunjukkan siapa memandang ke dalam ke rumah orang lain dengan tiada izin, maka ia seolah-olah masuk ke rumahnya dengan tiada izin. Sama pandangan itu masuk kan? Habis. Dan mula hadis itu sahih lagi hasan padanya. Ya. Kemudian masalah berdoa seorang diri di hadapan makmum, apa hukumnya? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala Allahumma ghfirli wa subhanakallahumma wa
Allah.